Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Arsyad Birafi'i. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengupas satu isu yang bertopik penggunaan teknologi digital semakin meningkat ketika pandemik COVID ini. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh LPPKN iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahawa lebih daripada separuh responden bersetuju bahawa penggunaan teknologi semasa kerja di rumah telah meningkatkan tahap produktiviti kerja mereka dan juga majoriti ibu bapa di luar sana menyokong bahawa kelas dalam talian semasa PKP diadakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Jadi ini bersesuaian dengan tema Hari Keluarga Antarabangsa tahun ini iaitu Keluarga dan Teknologi Baharu. Ibu bapa disarankan berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi khususnya aplikasi digital bagi membimbing anak-anak menggunakan teknologi secara berhemah dan berfaedah tanpa mengasingkan nilai dalam sesebuah keluarga serta masyarakat. Daripada artikel ini kita dapat keluarkan beberapa persoalan yang akan kami kupas dengan lebih mendalam, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan teknologi dari perspektif Islam dan Barat. Dari sudut pandangan Islam, teknologi merujuk kepada seni dan kraf tangan atau pertukangan kayu. Dalam tamadun Islam, teknologi merupakan sebahagian daripada kegiatan-kegiatan sains dan hanya dibezakan dengan penekanan dan keutamaan yang diberikan kepada sesuatu teknologi. Islam telah menegaskan kepada manusia untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat melahirkan manusia yang seimbang dari segi kemahuan manusia dan juga alam sekitar. Dari sudut pandangan Barat pula, teknologi berasal daripada gabungan dua perkataan iaitu tekne dan logo. Istilah tekne di dalam bahasa Yunani bermakna seni atau kerja tangan dan logo bererti wacana atau kajian sistematik. Maksudnya mengumpamakan teknologi sebagai himpunan ilmu yang tersusun dan berkaitan serta berperanan untuk mencapai matlamat yang bersifat praktikal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya Amir Asyar bin Marli akan mengupas tentang tajuk berkaitan perkembangan teknologi berdasarkan teori dan falsafah teknologi. Secara falsafahnya, perkembangan teknologi adalah berdasarkan dua perkara. Yang pertama, perkembangan teknologi adalah disebabkan manusia mencipta alatan untuk meringankan tugas harian berdasarkan pemerhatian terhadap perubahan yang berlaku di sekelilingnya. Contohnya, penciptaan pisau atau parang disebabkan pemerhatian manusia terhadap sembilu buluh, dan penciptaan sampan berdasarkan pemerhatian kayu atau balak yang terapung di sungai. Contoh, manusia mencipta penciptaan rumah oleh manusia adalah disebabkan oleh manusia melihat kepada binatang-binatang liar seperti burung yang mencipta sarang mereka. Yang kedua, manusia juga berusaha untuk memudahkan kerja jangka masa pendek atau panjang mereka, dan ini mengimplikasikan bahawa dia mencipta alatan untuk menjadikan kerja mereka lebih cekap. Sebagai contohnya, berbanding berborak atau bercakap secara bersua muka, penciptaan telefon akan menjadikan sesuatu percakapan itu lebih cekap. Dari mana yang kita boleh lihat, dahulu telefon yang dicipta hanyalah boleh digunakan untuk berbual tanpa boleh melihat muka sesiapa, antara muka kita ataupun muka orang yang sedang kita bualkan. Tetapi seiring perubahan zaman yang semakin moden, kita dapat lihat pada zaman-zaman kini telefon juga boleh digunakan untuk berbual sambil kita boleh melihat kepada muka ataupun sekitaran orang yang sedang kita bualkan melalui panggilan video. Dengan adanya perkembangan teknologi sebegini akan dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi intelektual dan berdaya kreatif. Insan yang seimbang akan dapat gunakan semua teknologi ini untuk kebaikan, bahkan mereka juga menambah baik teknologi ini supaya lebih cekap pada masa hadapan. Dengan belajar falsafah dapat menyeiringkan antara perkembangan teknologi dan konsep insan seimbang dalam diri masyarakat. Antara kesan baik perkembangan teknologi yang dapat saya kongsikan ialah membantu mereka kecil melakukan jualan secara online. Hal ini kerana perkembangan pesat teknologi, maklumat mampu membawa jaringan perniagaan yang luas dan lebih berdaya saing melalui atas talian. Pembelian secara atas talian juga membawa banyak kelebihan kepada pembeli khususnya. Hal ini kerana pembeli mampu menjimatkan masa mereka melalui belian atas talian daripada membeli barangan di pasar raya. Kebaikan yang seterusnya adalah masyarakat dapat mengakses maklumat dengan pantas. Pelbagai maklumat boleh diakses melalui medium ICT seperti internet.
Hal ini memudahkan para pelajar mendapatkan maklumat tentang hal-hal berkaitan pendidikan di internet. Seperti para pelajar boleh melayari blog-blog pendidikan yang masih semakin banyak di internet. Seterusnya, terdapat beberapa kesan negatif perkembangan teknologi maklumat. Antaranya berlaku jenayah cyber yang berleluasa. Jenayah cyber yang dimasukkan adalah jenayah seperti penipuan secara atas talian, polis cyber dan sebagainya. Kelicikan penjenayah cyber ini ada kalanya mampu menggodam sistem pertahanan negara dan rahsia-rahsia kerajaan yang boleh mendedahkan sesebuah negara kepada ancaman anasir luar. Kesan negatif yang lain ialah banyak membuang masa. Keseronokan melayari laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan bermain permainan maya secara atas talian menyebabkan seseorang menghabiskan banyak waktu. Kesan yang paling ketara adalah terhadap pelajar yang habiskan waktu mereka melayari internet sehingga mengabaikan kerja sekolah dan waktu belajar. Oleh itu, antara peranan utama untuk mengatasi masalah perkembangan teknologi ialah memberi didikan agama kepada anak-anak. Oleh hal yang demikian, ibu bapa haruslah memberikan didikan agama kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Ibarat melentur buluh, biarlah dari debunya. Di samping itu, ialah peranan kerajaan. Kerajaan perlu memberikan peranan yang amat penting dalam isu ini. Kerajaan haruslah mendorong untuk menggunakan software filter bagi menyekat anasir-anasir negatif. Oleh itu, kerajaan haruslah mengumumkan dan memperkenalkan peraturan iaitu harus menggunakan software filter di sekolah, cyber cafe dan tempat-tempat mengakses internet. Saya akan menerangkan kepentingan teknologi untuk kehidupan seharian. Dengan teknologi ini telah memberi faedah atau kelebihan kepada beberapa bidang yang ada dalam Malaysia. Antara bidang yang memperoleh kebaikan daripada kemajuan teknologi ialah bidang pendidikan. Hal ini kerana kemajuan teknologi telah memudahkan pelajar untuk meningkatkan pengetahuan dalam subjek pembelajaran mereka. Ini juga telah menjimatkan masa pelajar itu sendiri dalam mencari maklumat dalam era COVID. Pembelajaran dalam talian merupakan alternatif yang bijak untuk dilakukan oleh para pelajar. Bidang kedua yang mendapat faedah daripada kemajuan teknologi ialah dalam bidang telekomunikasi. Ini kerana perhubungan jarak jauh dapat dilakukan di rumah sahaja tanpa ada kerisauan untuk terjangkiti virus COVID-19. Walaupun individu tersebut berada di luar negara sekalipun, tetap dapat dihubungkan. Perkongsian maklumat berkaitan perniagaan atau mempromosikan syarikat juga dapat dilakukan dengan mudah. Dengan kemajuan bidang ini, banyak lagi kemudahan yang dapat diperoleh. Kesimpulan yang dapat kami lakukan ialah teknologi yang mempunyai kelayakan produktif perlu mempunyai sumber teknologi yang diperolehi secara wajar atau bijaksana tanpa penindasan serta penjajahan dan dimanfaatkan bukan pada lapangan kemaksiatan atau melalaikan tetapi justru menambah keimanan. Maka inilah hasil kerja uli albab yang tertinggi. Seorang Muslim yang perlu beriltizam dan beristiqamah serta berusaha mencipta teknologi dengan perwatakan ini. Akhirnya, kita berusaha dan berdoa agar kita dapat merealisasikan teknologi yang penuh wibawa dari kerja selama ini atau yang akan datang. Janganlah tragedi Arkun berulang kembali pada diri generasi Islam kini.